Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi kita bagi kuliah khusus DMB 4112, Prosedur Kimpalan dan Jaminan Kualiti, Building Procedure and Quality Assurance, Google Classroom Delima minggu yang keempat. Baik. Bagi kompetisi yang pertama ni, kita masih lagi membincangkan tentang kualiti, lanjutan daripada kuliah-kuliah yang sebelum ni. Jadi hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan dokumen kualiti. Baik, dokumen kualiti merupakan satu butiran dan prosedur lengkap yang merangkumi semua aspek kualiti. Objektif utama dokumen kualiti adalah untuk pertama, untuk memuaskan hati pengguna. Yang kedua, untuk memastikan produk perkhidmatan berada pada standard piawaian. Yang ketiga, untuk memastikan semua aspek dipatuhi oleh semua yang terlibat. Dan yang keempat, untuk menjadi rujukan pematuhan. Itu adalah objektif utama wujudnya dokumen kualiti. Baik, seterusnya kita akan bincangkan tentang standard khusus prosedur bagi kerja kimpalan. Semua aktiviti syarikat perkhidmatan perlu mematuhi prosedur berikut. Ini adalah beberapa perkara yang akan kita bincangkan dalam khusus bagi prosedur kerja kimpalan. Yang pertama, pengurus kualiti meluluskan prosedur kimpalan sebelum diguna pakai. Yang kedua, rekod prosedur kimpalan yang diluluskan dicatat dalam borang prosedur kimpalan. Yang ketiga, rekod akan disimpan serta boleh dipamerkan. Yang keempat, prosedur kimpalan yang disahkan ataupun diluluskan adalah mengikut standard ASME ataupun AWS dan spesifikasi prosedur pengujian pekerja kimpal. Seterusnya, yang kelima, perlu kena pasti semua bahan-bahan yang digunakan. Yang keenam, pre-WPS dan standard WPS yang diluluskan, maka PQR tidak lagi diperlukan. Setelah pre-WPS dan standard WPS diperolehi, maka PQR tidak lagi diperlukan. Pengurus kualiti dan inspektor kualiti berkelayakan akan meluluskan prosedur kerja kimpalan. Dan akhir sekali, WPS dan PQR akan dikawal oleh pengurus kualiti dalam manual kualiti. Baik, ini sebenarnya adalah urutan proses yang mana setiap pegawai kualiti akan memastikan prosedur kerja kimpalan adalah mengikut urutan yang telah kita bincangkan. Saya bacakan ini tadi. Ini adalah urutan yang sepatutnya berlaku. Jadi ini sebagai bahan rujukan lah bagi sesebuah syarikat untuk mematuhi prosedur kerja kimpalan. Baik, seterusnya ini saya tunjukkan contoh WPS, Welding Procedure Specification. Ini satu contoh lah. Jadi dalam industri dia mengikut firma-firma tentulah. Yang ini dia tulis klien dia adalah mobil. Klien dia mobil. Kemudian projek dia, kemudian reference number. Sebenarnya WPS ni kamu telah belajar dalam mata pelajaran dalam kursus yang sebelum ni lah. Jadi kalau kita tengok dalam WPS ni dia ada item-item utama dan item-item yang membantu, sekunder, yang primer dan yang sekunder. Jadi kita lihatlah beberapa item yang perlu ada dalam WPS. Yang kita di atas ni adalah deskripsi tentang bahan-bahan, kemudian kaitan dengan kimpalan yang perlu kita lakukan, penggunaan mesin, arus. Kemudian di bawah ni dalam jadual ni dinyatakan arus, kelajuan, voltan dan jenis filler rod yang kita gunakan. Kemudian di sebelah kanan ni kita tengok ada welding preparation dan pass location. Bagaimana persediaan awal bagi penyambungan logam dan kerja kimpal. Dan di sebelah bawah ni ada notes. Notes ni adalah beberapa kaitan tentang kod dan standard keperluan yang kita boleh jadi rujukan. Jadi di bawah ni adalah pengesahan. Jadi ini contoh WPS yang biasa digunakan dalam industri. Jadi ada pelbagai-bagai jenis industri dan dia akan menggunakan borang-borang yang berbeza. Walau bagaimanapun item-item yang ada ni adalah mengikut keperluan.
Okey, seterusnya kita lihat pada contoh PQR ataupun Procedure Qualification Record. Di dalam ni kita tengok borang ni yang digunakan ialah PQR ialah borang yang base pada berasaskan kepada WPS lah. Kita tengok record actual condition used to weld test kupon. Jadi biasanya setiap welder yang akan dinilai, dia akan perlu ada test kupon dan dia perlu mengisi borang ni lah. Kita tengok dalam borang ni, kita tengok ada base metal, filler metal, position, preheat, post weld and heat treatment, gas, electrical characteristic dan teknik ataupun penggunaan kerja welding tadi. Jadi kita lihatlah, ini satu contoh PQR yang mudah. Yang mudah. Yang ini adalah Procedure Qualification Record. Yang ini biasanya kita akan exhibitkan atau kita simpan dan pamerkan. Baik, ini contoh. Seterusnya kita pergi pada slide yang seterusnya. Kita akan bincangkan 1.62 ni, spesifikasi bahan dan peralatan. Pengurus kualiti perlu memastikan pematuhan semua aktiviti syarikat berkaitan spesifikasi bahan dan peralatan. Kamu sebagai pengurus kualiti perlu memastikan pematuhan aktiviti syarikat berkaitan dengan bahan dan peralatan. Yang pertama kita tengok penetapan spesifikasi bahan dan peralatan, peralatan. Yang pertama kita tengok pematuhan kontrak. Pematuhan kontrak ni, okey, apa tugas pengurus kualiti? Memastikan semua bahan peralatan diterima mengikut standard kontrak. Kemudian kita tengok pematuhan piawaian. Memastikan semua prosedur mengikut piawaian atau langkah yang betul. Ini adalah tugasan pengurus kualiti. Kemudian kita tengok pula kepada integriti struktur. Apa tugas pengurus kualiti? Ialah memantau kawalan proses mengikut piawaian standard. Kemudian kita lihat pada prestasi peralatan dan bahan tadi. Pencapaian bahan peralatan mencapai keperluan. Maknanya pengurus kualiti perlu memastikan bahan atau peralatan yang digunakan adalah mengikut standard dan boleh mencapai keperluan yang dikehendaki untuk menghasilkan produk. Yang kelima, ketahanan, rupa dan keberkesanan. Jadi tugas pengurus kualiti adalah memastikan semua aspek kualiti produk dicapai secara optimum ataupun maksimum lah. Itu bagaimana spesifikasi bahan dan peralatan, dan tugas pengurus kualiti bagi memastikan pematuhan aktiviti yang berlaku dalam syarikat berkaitan dengan spesifikasi bahan dan peralatan. Baik, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, dalam slide ni kita akan bincangkan tentang identifikasi bahan terkawal dan keberkesanan. Jadi dalam mengeluarkan produk ni terdapat bahan-bahan yang kita kawal dan agak berbahaya. Jadi sebagai pengurus kualiti perlulah menentukan jenis bahan yang memerlukan kawalan ataupun bahan-bahan berbahaya. Kaedah penentuan kita boleh buat kaedah label ataupun kita buat kaedah pengasingan. Kita ada dua kaedah bagi menentukan identifikasi bahan ni, melalui label ataupun pengasingan. Seterusnya, pengurus kualiti juga perlu memastikan bahan terkawan dan berbahaya ini boleh digunakan secara optimal tanpa mengganggu proses pengeluaran. Ini adalah tugas pengurus kualiti untuk memastikan bahan kawalan ni tanpa bahaya ini digunakan dengan baik mengikut piawaian tanpa mengganggu proses-proses pengeluaran produk. Seterusnya, semua proses boleh merujuk kepada standard penggunaan mengikut piawaian. Baik, bagi bahan-bahan kawalan ni kita sedia tahu dalam standard piawaian kod ni dia ada menyatakan penggunaan adalah sepatutnya mengikut piawaian ataupun standard yang ditetapkan. Baik, seterusnya kita akan bincangkan tentang pengukuran kawalan penanti ataupun penentu ukuran, kalibrasi dalam bahasa Melayunya. Lebih tepat ialah calibration ataupun penentu ukuran. Baik, pengurus kualiti perlu menilai semua peranti. Peranti ni peralatan lah. Peralatan yang mempunyai ukuran yang memerlukan kawalan dan kalibrasi. Contohnya alat penimbang. Jadi alat penimbang ni yang mana dalam industri, alat penimbang atau alat pengukur ni kita perlu calibrate ataupun penentu ukuran untuk memastikan kejituan semasa kita menggunakan alat-alat ini. Antara piawaian yang perlu kita pastikan ialah pertama sekali sekatan penggunaan. Jadi alat ni dia ada penggunaan alat yang betul lah. Jadi perlu ada kepastian supaya alat ni tidak digunakan pada
penggunaan yang tidak betul lah. Kemudian had penggunaan tertempoh. Jadi alat-alat penimbang ni ataupun alat-alat kalibrasi ni yang peranti ini biasanya ada tempoh penggunaan. Penggunaan ada tempoh penggunaan dan tempoh untuk buat pemeriksaan semula untuk pastikan kejituan alat-alat ini atau peranti ini. Kemudian keperluan kalibrasi dan pemeriksaan. Ini rutin ya. Jadi alat-alat yang di peranti-peranti ini memerlukan peringkat kalibrasi atau pemeriksaan semula serta penentu ukuran supaya memastikan kejituan dan ketepatan semasa kita menggunakan alat ini. Baik, seterusnya kita akan bincangkan berkaitan dengan spesifikasi sumber pelbagai. Selain daripada perkara-perkara yang kita bincangkan sebelum ni, ada juga beberapa spesifikasi sumber yang dari pelbagai sudut. Jadi pengurus kualiti juga akan berhadapan dengan keperluan atau standard yang lebih tinggi spesifikasi yang di luar daripada standard dia. Ada antaranya adalah bercanggah dan akan menghadapi konflik pelaksanaan. Itu dalam kerja-kerja ni kadang-kadang ada permintaan yang tidak mengikut piawaian. Jadi di sini dicadangkan beberapa faktor untuk menyelesaikannya atas kebijaksanaan pengurus kualiti. Yang pertamanya submittal pelanggan. Jadi jika proses itu perlu dilaksanakan, pastikan dokumen undang-undang perjanjian dalam pertikaian supaya akur pada pihak yang mengenali. Maknanya ada dokumen bertulis yang menyatakan pematuhan tu perlu berlaku seperti yang pelanggan kemau. Jadi ini adalah untuk memastikan supaya tidak ada pertikaian selepas produk dihasilkan. Kemudian boleh juga ada perubahan dalam kontrak-kontrak, kita spesifikkan perkara-perkara teknikal ni. Selain itu kita boleh juga daripada lukisan kontrak, kemudian peraturan kerajaan yang melebihi keperluan item. Maknanya ada permintaan-permintaan yang lebih selain daripada yang dinyatakan dalam kontrak. Kemudian kualiti manual syarikat itu sendiri, yang mana kehendak syarikat itu sendiri memenuhi kualiti manual. Kemudian arahan pemasangan produk. Jadi ini biasanya pada produk-produk yang berbahaya lah. Jadi perlu ada arahan untuk memasangkan produk itu dari segi keselamatan. Kemudian standard industri. Jadi dalam industri ini kita ada gunakan pelbagai standard lah. Jadi itu kita rujuk pada dokumen kontrak semula. Kemudian amalan-amalan yang tak diterima umum. Amalan ni di luar kebiasaan lah. Di luar kebiasaan. Jadi sebagai pengurus kualiti, jika berlaku perkara-perkara seperti ini adalah beberapa perkara yang kita cadangkan lah, supaya pengurus boleh meneliti proses-proses itu secara bijaksana. Okey, seterusnya kita akan bincangkan berkaitan dengan prosedur kualiti bagi kerja fabrikasi. Kerja fabrikasi. Semua produk yang dihasilkan adalah berdasarkan kelulusan Jabatan Kawalan Kualiti, dan jabatan ini adalah bertanggungjawab pertama secara berterusan mengawal kualiti mengikut spesifikasi. Kedua, menjalankan semua keperluan pengujian, semakan serta pemeriksaan. Yang ketiga, mengekalkan semua rekod dokumen kualiti untuk tajuk kajian dan rujukan pada setiap masa. Yang ini kita namakan dia MDR ataupun Manufacture Data Record. Data record data pengeluaran. Pengeluar. Okey, jadi jangan terkejutlah kalau dengar orang kata MDR. MDR tu Manufacture Data Record. Ini merupakan simpanan lah. Kemudian dalam seterusnya kita akan bincangkan tentang manual. Sini sebut manual keselamatan bagi kerja kimpalan dan fabrikasi. Jadi sebagai pengurus kualiti, manual keselamatan ni adalah penting bagi memastikan pematuhan semasa kerja, proses kerja kimpalan dan fabrikasi. Manual ini wujud sebagai satu panduan kepada semua pekerja syarikat berkaitan dengan kerja dan keselamatan di syarikat. Baik, antara objektifnya manual ini adalah pertama, menyediakan panduan seragam dan dilaksanakan pada semua peringkat.
Kedua, menerangkan undang-undang dan garis panduan pematuhan. Yang ketiga, memberi panduan dan pematuhan secara praktik bagi semua kaki tangan. Yang keempat, panduan pencegahan kecederaan, kemalangan dan kawalan sakit berjangkit. Dan yang akhir sekali, panduan menyediakan program untuk program pembentukan amalan baik. Jadi manual ini sendiri akan wujud dan menjadi panduan dan merupakan satu yang perlu dilaksanakan di mana-mana syarikat, di mana-mana syarikat atau firma yang mengeluarkan produk ataupun perkhidmatan. Jadi ini cuma satu garis panduan, manual, dan didokumentkan. Kemudian dalam industri pembuatan kendalian bahan boleh dibuat secara kenalian manual. Manual ni maknanya tanpa sistem automatik lah. Contohnya, kita ambil contohnya, penghantaran barang dan pembungkusan. Ini dikenalikan secara manual. Jadi proses kendalian tu berlaku secara manual. Semasa kendalian akan wujud situasi bahaya yang menyebabkan gangguan musculoskeletal ataupun MSD. Contohnya seperti terselioh ataupun patah. Jadi ini berlaku mungkin disebabkan kemalangan. Jadi dalam industri pembuatan ada kendalian-kendalian bahan yang dibuat secara kendalian manual. Contohnya mengangkat barang, penghantaran barang, pembungkusan mengangkat barang. Jadi kemungkinan semasa aktiviti ini berlaku akan wujud gangguan musculoskeletal tadi, MSD, yang mana contohnya seperti terselioh ataupun patah. Baik, di sini ditunjukkan satu carta ahli pendaftaran perakuan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ataupun JKKP. Jadi jabatan ini adalah, fungsi jabatan ini sendiri adalah memastikan supaya penggunaan peralatan ataupun mesin-mesin tertentu yang berbahaya supaya diperakukan oleh JKKP tadi dan dipastikan selamat pemeriksaan. Jadi di bawah ni dinyatakan prosedur bagaimana kita perlu buat permohonan untuk mendapat kelulusan pada pihak JKKP untuk menggunakan peralatan tersebut. Jadi antara peralatan-peralatan bahaya yang berada di bengkel, kalau di bengkel seperti dandang, kemudian boiler ataupun furnace. Kemudian kalau di bengkel kita tengok pada kompresor ataupun kita namakan itu kebuk udara. Jadi kompresor ni perlu mendapat kelulusan dari pihak JKKP sebelum kita gunakan. Jadi di sini dinyatakan proses bagaimana kita perlu mendapatkan sijil kelayakan mengguna. Mula-mula ni sekali, sebelum kita buat pembelian, kita akan bincang dengan pembekal dengan urusan pembelian. Apabila kita telah beli, kita telah berhasrat membeli, kita akan ajukan permohonan kita ke Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan berkaitan dengan mesin yang kita beli tadi ataupun peralatan yang kita beli tadi. Kemudian pada tu juga kita perlu maklum kepada JKKP proses tersebut. Permohonan dan maklum dengan borang yang kita perlu isi, dihantar ke JKKP. Kemudian kita akan menerima surat daripada JKKP untuk buat pemeriksaan rutin. Jadi sebelum perkara itu diluluskan, pemeriksaan akan berlakulah di bengkel kita berkaitan dengan mesin tadi. Kemudian kita akan buat temujanji dengan kontraktor untuk pembelian peralatan tadi. Jadi apabila pihak JKP buat pemeriksaan tu, kita akan buat temujanji dengan kontraktor. Dan barulah akhirnya apabila kita telah lengkap pembelian, barang telah dihantar ke bengkel, akan berlaku sekali lagi pemeriksaan daripada pihak JKKP untuk memastikan kedudukan ataupun lokasi alat itu adalah selamat. Dan setelah proses itu selesai, pihak JKP boleh memperakukan ataupun tidak memperakukan, dan jika diperakukan, penggunaan sijil penggunaan bagi mesin itu untuk tempoh 15 bulan. Maknanya selepas tempoh 15 bulan perlu ada permohonan semula. Jadi sijil-sijil ini akan disimpan untuk dokumen bukti bagi
pengesahan yang peralatan atau mesin itu telah pun mendapat kelulusan daripada Perakuan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP, ya. Baik, seterusnya sini ada sedikit tutorial, ya. Saya minta pelajar-pelajar cuba sendirilah, ya. Jika mahir, tadi kita dah bincangkan tentang manual keselamatan, apa dia manual keselamatan. Jadi sebagai tutorial, soalannya di sini, ya. Sediakan satu manual keselamatan penggunaan mesin kimpal ARCA sebelum, semasa dan selepas penggunaan. Jadi untuk memudahkan anda boleh rujuk contoh bahan pengajaran di muka surat 23 dan 25. Di samping itu juga anda boleh rujuk di mana-mana kemudahan ICT lah, di internet ataupun di mana-mana buku di perpustakaan. Jadi saya rasa kamu biasa menggunakan mesin kimpal, jadi kamu perlu sediakan satu manual arahan keselamatan sebelum menggunakan, semasa menggunakan dan selepas menggunakan. Baik, seterusnya saya rasa itu saja untuk kuliah kita bagi sesi atau minggu yang keempat ini. Kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang untuk kuliah secara online bagi minggu kelima. Sekian, kita jumpa lagi pada kuliah seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih.